Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, industri padi dan beras sentiasa mendapat perhatian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM kerana industri ini merupakan pengeluaran utama makanan ruji rakyat Malaysia. Justru itu, 8 tahun kerajaan akan memberi peruntukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian input pertanian agar hasil dan produktiviti dapat ditingkatkan. Bagi memperkasakan lagi penanaman padi dan meningkatkan hasil padi di kawasan Tanjung Karang, berikut adalah plan dan tindakan yang telah diambil oleh KPKM seperti berikut. Pertama, menaik taraf skim-skim pengairan di kawasan Jelapang Padi, AIDA, Barat Laut Selangor, yang telah dimulakan dengan kawasan di Sawah Sempatan, iaitu separuh balong di kawasan tersebut telah dinaik taraf TAS 1 ke TAS 6 pada tahun 2006 dan kini sedang dalam peringkat reka bentuk dan proses pengambilan tanah untuk menaik taraf separuh lagi balong yang masih belum dinaik taraf TAS 7 ke TAS 12. Kedua, melaksanakan 3 projek menaik taraf sistem pengairan di kawasan pembangunan pertanian bersepatu AITA Barat Laut Selangor yang telah diluluskan dan salah satunya terletak dalam kawasan Parlimen Tanjung Karang, iaitu projek menaik taraf struktur tali air palong dan sistem saluran pertanian di skim pengairan Barat Laut Selangor dengan kos sebanyak 12.9 juta ringgit Malaysia dan kini dalam proses reka bentuk dan pengambilan tanah. Projek ini melibatkan kawasan Sawah Sempatan daerah Kuala Selangor. Ketiga, meneruskan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan benih padi sah yang berkualiti tinggi dan rintang terhadap penyakit serta berhasil tinggi. Langkah ini sekaligus dapat meningkatkan pengeluaran padi negara. Dan keempat, memperkemas pembekalan dan pengedaran input pertanian seperti baja dan racun. KPKM melalui pertubuhan belakang kawasan PPK akan memastikan input-input pertanian ini sampai kepada pesawat tepat pada masanya tanpa sebarang kelewatan dan ketidakcukupan. Sekian, terima kasih. Tanjung Karang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Program agrotourism telah mendapat tempat di hati masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. Mengikut Ketua Pengarah Kementerian Pelancongan bagi tahun 2023 dijangkakan sebanyak hampir 18.1 juta pelancong akan masuk ke negara dan ia melebihi sasaran 16.1. Dan antara kawasan yang akan menjadi tumpuan melawat dalam negara adalah seperti Muzium Padi di Skincan, terutama dari pelancong Taiwan, Jerman, Hong Kong, Korea. Manakala yang lainnya termasuk tarikan seperti package homestay, permainan all-terrain vehicle dan lain-lain. Soalan saya, adakah pihak kerajaan ada membuat sebarang perancangan khususnya di peringkat KPKM dalam membantu melestarikan industri pelancongan di kawasan penanam padi, terutamanya di kawasan Tanjung Karang? Yang kedua, sebagaimana health tourism, agrotourism juga sangat berpotensi untuk dimajukan. Jadi, adakah terdapat sebarang usaha kerjasama antara KPKM dan Kementerian Pelancongan di dalam membantu pengusaha sektor tempatan bagi menambah pendapatan melalui agrotourism serta apakah jenis komitmen tersebut? Jika ada, apakah bentuk bantuan yang disediakan? Dalam masa yang sama, perancangan di dalam usaha bagi meningkatkan lagi mutu infrastruktur seperti jalan-jalan ladang serta meningkatkan capaian internet bagi kemudahan para pelancong di masa akan datang. Akhir sekali Tuan Yang Dipertua. Cukup, terlalu panjang. Sila jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tanjung Karang. Ada terdapat satu taman agroteknologi Marti dekat Tanjung Karang. Dan saya pun pernah melawat ke kawasan itu. Dan Taman Agroteknologi Marti ini dia adalah salah satu pusat agroturism juga. Di mana pelawat-pelawat dapat menikmati macam mana nak cucuk tanam, macam mana nak mengayuh sampan dekat sana. Taman Agroteknologi Marti, saya berpendapat saya boleh menjemput YB Tanjung Karang juga melawat kepada Taman Agroteknologi ini. Dan selain daripada ini, untuk bantuan untuk membangunkan agroturism ini, salah satunya adalah melalui grant agroturism atau grant agro pelancongan ni, setiap satu pemohon dia maksimum dia boleh dapat sampai 200,000 ringgit berbantukan apa yang mereka nak mohon. Dan permohonan ni boleh disampaikan melalui Jabatan-Jabatan Pertanian Daerah. Terima kasih.
Pulai. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri. So kita dapat maklum tentang usaha-usaha yang dibuat di Tanjung Karang ni. Dan Dewan juga diberitahu kita ada projek tanaman padi ni yang akan ditambah baik di sebelah utara. Di Kedah umpamanya 5 kali harvest untuk tempoh 2 tahun. Begitu juga Dewan juga disebut tentang Ringkaskan soalan. projek di Sabah dan Sarawak, tanah-tanah sana. Soalan saya sekarang ni, sekarang kini kita dapat menampung 65% padi dalam negara kita kan. Jadi kalau usaha-usaha ini saya kira dia akan jadi lebih ya, peningkatan penghasilan ini. Apakah kerajaan ada rancang dan bagaimana ia dapat dilaksanakan untuk mengeksport padi ini ke luar negara? Oke, untuk jawaban untuk ahli parlimen Pulai, sampai masa sekarang kerajaan tak ada rancangan yang lanjut untuk mengekspor padi sawah ke luar negara kerana memandangkan SSL untuk penggunaan pasaran tempatan domestik pun belum cukup, setakat 65%. So kerajaan sekarang telah melalui berbagai program kita nak membangunkan, nak meningkatkan SSL ini. Ini adalah matlamat yang penting sekarang dan tadi yang berhormat Pulai juga menyebut tentang terdapat beberapa projek atau program yang dinamakan di kawasan-kawasan utara ke Sabah Sarawak dan sukacita dimaklumkan bahawa kepada kawasan selatan pun ada juga projek atau program yang tertentu. Seperti contoh baru-baru ini yang amat berhormat Menteri Besar Johor datang untuk memberikan kunjungan hormat kepada yang berhormat Menteri dan KBKM telah bersetuju untuk meluluskan satu peruntukan yang bernilai 3 juta untuk pembangunan atau feasibility study untuk pembangunan padi sawah dekat Johor. Terima kasih. Saya jemput Tuanku Pui Tiong